Salam sejahtera dan hai. Saya hos anda, Khalid Hamid ataupun MK. Jom sama-sama kita BTMP, belajar trading melalui pendengaran. Untuk info lanjut mengenai TFS Price Action Trading dan bagaimana kami boleh membantu anda untuk menjadi trader yang profitable, layari tfspriceaction.com. Sebelum kita pergi kepada episod kali ini, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada anda kerana menjadi pendengar setia untuk BTMP. Baiklah, tajuk podcast kali ini ialah 5 disiplin pertama yang perlu anda kuasai sebagai seorang trader. Topik podcast kali ini adalah sangat-sangat penting kerana saya nak sentuh mengenai disiplin. Perkataan disiplin merujuk kepada satu perbuatan yang perlu dilakukan secara berterusan untuk anda menikmati ataupun menguasainya. Anda tidak boleh menjadi seorang trader yang berdisiplin untuk satu tempoh yang singkat sahaja. Ianya perlu dilakukan selama berbulan-bulan lamanya dan seterusnya bertahun-tahun lamanya. Tapi jangan risau, trading boleh dikuasai dalam masa yang singkat kalau anda melakukan benda yang betul secara berdisiplin selama beberapa bulan sahaja. Jadi apakah 5 disiplin tersebut? Mari kita dengarkan satu persatu. Disiplin yang pertama yang perlu anda bina ialah risk control ataupun position sizing. Kebanyakan trader yang gagal, saya lihat mereka tidak pernah mengambil serius mengenai risk control. Bila mereka lost sebahagian besar daripada modal mereka. Ini adalah sesuatu yang sangat-sangat membimbangkan. Anda tak boleh nak trade dengan risk management yang sebegini. Anda perlu minimalkan risiko anda. Seperti saya hanya risikokan 1% sahaja untuk setiap hari. Katakanlah modal anda adalah $1,000. 1% daripada $1,000 adalah $10. Jadi itulah amount yang anda akan risikokan untuk satu hari. Jangan gunakan risk per trade kerana anda akan overtrade jika anda mengamalkan approach risk per trade. Yang saya amat syorkan ialah anda gunakan pendekatan risk per day. Kalau modal anda melalui prop trading misalnya adalah $100,000, maka 1% daripada modal tersebut adalah $1,000. Bila anda dah dapat risiko dalam USD ataupun dolar, anda perlu bahagikan dengan stop loss yang anda ingin gunakan. Misalnya, anda ingin trade Euro USD dengan meletakkan stop loss sebanyak 20 pips. Anda akan ambil $1,000, kemudian bahagikan dengan 20 pips, maka anda akan dapat nilai 1 pips sebanyak 50 USD ataupun 5.00 lot. Jika anda trade dengan risk management sebegini, percayalah cakap saya yang anda akan survive lama dalam trading dan anda akan dapat mengasah skill serta pengalaman anda untuk satu tempoh yang lama. Pengalaman inilah yang akan membantu anda untuk menjadi trader yang profitable pada masa akan datang. Jadi kalau sebelum ini anda tak pernah ada disiplin mengenai risk management, mulakan sekarang juga. Make sure untuk satu hari anda dah tetapkan berapa loss yang anda akan serap ataupun absorb. Jangan sesekali trade tanpa mengetahui daripada awal berapa anda akan rugi. Ada 3 komponen dalam trading iaitu strategi, risk management dan kedua-dua ini akan translate kepada elemen yang ketiga iaitu psikologi trading yang bagus. Bila anda dah tahu daripada awal apa yang bakal berlaku sebelum ia berlaku, maka psikologi anda akan bagus. Jadi saya harap anda dapat disiplin yang pertama tersebut iaitu risk control dan position sizing. Jika anda ada masalah untuk mengira lot size yang betul ataupun tepat, gunakan sahaja position size calculator yang anda boleh download melalui app ataupun anda Google sahaja position size calculator. Daripada situ anda akan dapat position sizing yang tepat. Disiplin yang kedua yang perlu anda bina bermula daripada sekarang ialah anda perlu learn to take losses. Anda perlu menerima loss sebagai sebahagian besar daripada kerjaya trading anda. Bila anda trade, anda tak boleh expect untuk profit semata-mata. Anda akan lalui tempoh di mana anda mengalami losses. Kadang-kadang loss tu berselang-seli dengan profit dan ada kalanya loss tersebut adalah berturutan. Apa yang penting adalah anda boleh mendapatkan 40% win daripada keseluruhan trade anda. Kalau anda trade 10 kali, anda dapat profit sebanyak 4 kali sekurang-kurangnya. Dan 4 kali win tersebut
anda perlu berupaya untuk capai risk to reward ratio sebanyak 2 kali ganda daripada risiko. Satu perkara penting mengenai win rate ini ialah ianya tidak dapat diukur dengan bilangan trade yang sedikit. Anda perlu membuat sekurang-kurangnya 50 trade. Anda perlu buat backtest ataupun forward test, iaitu demo trade, sebanyak 50 kali menggunakan strategi yang sama. Daripada 50 trade tersebut, jika anda boleh mendapatkan 40% win ataupun 20 trade yang profit, maka strategi tersebut adalah berkesan. Anda juga kena terima kenyataan mengenai random distribution of wins and losses. Dalam trading ni, tidak semuanya indah belaka. Anda akan lalui tempoh di mana anda akan loss, kemudian win, kemudian loss, kemudian mungkin loss lagi, dan ianya berselang-seli. Anda tidak akan dapat tahu daripada awal tentang sequence ataupun turutannya. Apa yang penting adalah anda perlu tetap konsisten dengan disiplin dan juga risk management anda. Anda perlu sentiasa ingat yang hanya 40% win rate sahaja yang anda perlukan. Anda tak perlu nak pressure diri anda untuk profit dalam kesemua trade kerana ianya memang tidak akan berlaku. Holy Grail tak pernah wujud dalam trading. Bila anda trade, sentiasa ada kemungkinan untuk profit ataupun loss. Kebarangkalian tersebut adalah sentiasa 50-50 ataupun ianya adalah adil. Okey, kita sambung dengan disiplin yang ketiga, iaitu anda perlu mempunyai satu strategi yang boleh hit reward 2R untuk setiap trade anda. Anda perlu bina satu disiplin untuk anda trade secara konsisten setiap kali anda trade. Untuk anda trade secara konsisten, tindakan anda perlulah konsisten. Anda perlu betul-betul kenal dan faham bagaimana strategi anda bergerak. Saya bagi contoh strategi MRZ dalam TFS Pad Pacer. Apa yang perlu saya nampak adalah 2 kali resisten telah di-retest dan price sedang membuat retracement. Kemudian bila muncul reversal, saya akan entry buy. Saya tak boleh nak entry buy ketika tidak ada signal buy. Walaupun setup sudah ada iaitu untuk buy, tapi saya masih lagi belum boleh buy jika tiada candlestick bullish. Itulah dia salah satu contoh strategi yang boleh anda apply dalam trading anda. Setiap kali ada setup MRZ buy, anda perlu buy sahaja. Anda tidak boleh sell bila ada setup yang sama. Bila anda ulang-ulang strategi yang sama, barulah anda boleh faham dan mendalami serta menguasainya. Dan of course, ini adalah satu disiplin. Maksudnya, anda perlu melakukannya selama berbulan-bulan, barulah anda boleh menguasainya. Dalam trading ni, ada banyak strategi yang boleh anda gunakan. Saya tak tahu anda belajar dengan siapa, tapi yang penting anda kena betul-betul memahami strategi tersebut bagaimana untuk mengaplikasikannya dalam live trading. Jadi macam mana nak membentuk disiplin terhadap strategi anda? Untuk menguasai strategi trading anda, anda perlu buat latihan backtest dan kemudian anda perlu buat latihan screenshot. Ambil screenshot strategi anda tu sebanyak yang mungkin. Saya syorkan 100 screenshot. Daripada 100 screenshot tersebut, anda boleh buat pada pairs yang berlainan, kemudian mungkin separuh adalah buy dan separuh adalah sell. Sebagai trader, kita perlu latih mata kita. Kita bukannya nak latih tangan, kaki ataupun bahagian lain dalam badan kita ni. Sebab senjata utama seorang trader adalah mata yang tajam. Jadi macam mana nak tajamkan mata dalam trading? Itulah jawapannya. Iaitu anda perlu melakukan latihan screenshot dan juga backtest secara berdisiplin. Lama-kelamaan, anda akan memahami, mendalami dan menguasai strategi yang anda gunakan. Tapi ingat ya, jangan guna sebarangan strategi. Strategi yang anda gunakan perlulah mempunyai risiko yang minimum tetapi boleh mencapai reward yang maksimum, iaitu lebih daripada 2R. Baiklah, disiplin yang keempat adalah anda perlu latih diri untuk lihat chart pada satu waktu sahaja, iaitu yang saya syorkan ialah pukul 9 malam. Jangan tengok chart sebelum pukul 9 malam. Ya, memang betul anda boleh tengok chart kalau anda buat latihan screenshot ataupun backtest, tapi untuk trading itu sendiri, anda perlu latih diri anda secara konsisten dan secara berdisiplin untuk tengok chart pada satu waktu sahaja.
Kenapa saya syorkan 9 malam? Sebab itu adalah waktu New York Session sedang berlangsung. Waktu market paling aktif dan yang paling mudah anda nampak jangkaan market nak ke mana, dan dalam masa yang sama boleh profit banyak dalam masa yang singkat, ialah dalam waktu London dan New York Session. Waktu yang saya maksudkan ialah waktu pukul 8 malam sampai 12.30 malam kalau anda berada di Malaysia. Dalam waktu inilah anda boleh lihat ada banyak pergerakan menarik yang berlaku. Anda perlu hentikan tabiat ABCDE, iaitu asal buka chart dia entry. Anda tak boleh expect yang anda akan trade setiap kali anda buka chart. Itulah dia ABCDE, asal buka chart dia entry. Anda perlu ada satu disiplin di mana anda tengok chart pada waktu tertentu sahaja. Merujuk kepada disiplin yang pertama saya sebutkan tadi, risk anda tidaklah besar, hanya 1% sahaja. Anda tak boleh nak bahagikan risk tersebut kepada banyak trade. Mungkin untuk satu hari, anda akan mengambil maksimum 2 trade sahaja. Dan 2 trade ini selalunya boleh dijumpai dalam London dan New York Session ini. Jadi ingin saya tegaskan sekali lagi, tolong tengok chart dalam London and New York Session sahaja. Dan saya highly recommend pukul 9 malam sebab itu adalah waktu time frame 4 hour close. Time frame 4 hour adalah pada saya time frame yang terbaik kalau anda nak buat trading decision. Ini kerana anda tak perlu tengok chart secara kerap dan kualiti time frame 4 hour adalah sangat-sangat baik berbanding dengan time frame yang lain. Elakkan daripada melihat chart selain daripada waktu ini kerana ianya memang tak berbaloi. Market tak bergerak sangat pun. Jadi boleh ya, disiplinkan diri untuk melihat chart pada pukul 9 malam setiap hari trading, iaitu daripada hari Isnin sampai hari Jumaat. Dalam bulan November nanti, bila berlakunya DST, ianya akan berganjak kepada 10 malam. Dan akhir sekali, disiplin yang kelima ialah anda perlu kekangkan tangan anda. Okey, rantai tangan anda supaya anda hanya membuat maksimum 2 trade sahaja sehari. Ini bermaksud dalam seminggu anda akan hanya membuat 10 trade. Anda perlu fokus kepada kualiti dan bukannya kuantiti. Bila anda trade banyak, belum tentu lagi profit anda banyak. Salah satu tagline yang saya perkenalkan sebelum ini ialah biar trade sikit, profit banyak. Jangan trade banyak, profit sikit. Anda tak perlu nak layer ataupun entry bertalu-talu pada satu setup dan signal. Satu entry sudah memadai. Lagipun macam yang saya cakap tadi, kita trade tak banyak untuk satu hari. Peluru ataupun risk budget kita hanya 1% sehari. Jadi macam mana anda nak trade banyak-banyak pairs? Ianya tak perlu pun. Dalam satu malam ataupun satu hari, anda hanya perlu pilih satu sahaja ataupun maksimum 2 peluang terbaik. Peluang yang mempunyai risiko terendah tetapi boleh memberikan reward yang paling maksimum. Jadi sila disiplinkan diri anda untuk mengurangkan kuantiti trade anda. Percayalah cakap saya, anda akan lebih tenang dan akan menjadi lebih profitable. Ada special bonus untuk anda, iaitu satu lagi disiplin yang perlu anda bina kalau anda nak jadi profitable trader. Disiplin bonus tersebut ialah activity journaling. Apakah activity journaling? Ianya merujuk kepada aktiviti mengambil screenshot ketika anda entry dan sekali lagi mengambil screenshot setelah anda exit trade tersebut. Sama ada trade tersebut BE, hit stop loss ataupun profit ataupun hit TP, anda ambil screenshot sekali lagi. Dan dalam screenshot before tersebut, anda perlu jelaskan sebab-sebab kenapa anda trade. Kenapa anda entry pada pairs tersebut? Kenapa anda buy ataupun kenapa anda sell? Anda kena jelaskan kenapa. Bila anda boleh melakukan aktiviti ini secara berterusan dan berdisiplin, percayalah cakap saya, lama-lama anda akan menjadi semakin mahir dengan trading sistem anda. Anda akan boleh apply strategi anda secara konsisten dan berterusan. Dalam trading tak perlu nak tukar-tukar teknik. Anda perlu berdisiplin gunakan satu strategi yang berkesan pada satu tempoh yang panjang. Ibarat pepatah Bruce Lee, practice one kick 10,000 times. Bukannya practice 10,000 kick one time only. Tapi memang betul, dalam trading, apa yang perlu adalah penguasaan strategi anda. Memang ada banyak strategi dalam dunia, tapi bukan semuanya sesuai untuk anda.
Jadi anda pilihlah satu strategi yang sesuai. Dan saya memang highly recommend anda belajar strategi-strategi yang diajar dalam panduan TFS Pad Pacer. Jadi bila anda ambil screenshot before tadi, kat mana anda nak letak? Anda boleh letakkan dalam Microsoft Word. Dalam satu muka surat Microsoft Word tu, letakkan gambar before dekat atas dan kemudian letakkan gambar after dekat bawah. Lakukan aktiviti ini secara berdisiplin, lama-kelamaan anda akan dapat hasilnya. Anda akan dapat membuat trading decision yang lebih baik. Sebagai penutup, saya ulang sekali lagi 5+1 disiplin yang perlu anda bina sebagai seorang trader. Yang pertama adalah mengenai position sizing ataupun risk management. Anda perlu secara berdisiplin mengira position size ataupun lot sizing yang betul setiap kali anda nak trade. Disiplin yang kedua adalah anda perlu latih diri untuk menerima losses. Percayalah cakap saya, bila anda boleh kawal risk, reward akan datang dengan sendirinya. Anda hanya perlukan 40% win rate dengan risk to reward ratio 2R ataupun double daripada risk untuk anda menjadi profitable. Seterusnya, disiplin yang ketiga ialah anda perlu buat latihan backtest dan juga latihan screenshot untuk strategi yang anda gunakan. Tapi sebelum tu, pastikan strategi tersebut boleh mendapatkan reward 2R. Misalnya, kalau anda gunakan stop loss 20 pips, strategi tersebut perlulah berkesan dalam memberikan reward sebanyak 40 pips. Anda perlu terus praktis dan berlatih menggunakan strategi tersebut melalui aktiviti, backtest, screenshot dan juga forward testing. Forward testing itu merujuk kepada demo trade. Seterusnya, disiplin yang keempat adalah anda perlu latih diri untuk trade pada satu waktu sahaja dalam satu hari, iaitu pukul 9 malam. Selain daripada waktu ini, market tidaklah bergerak banyak. Jadi jangan bazirkan peluru dan juga masa anda untuk melihat chart ketika ianya belum aktif. Anda sendiri pun akan menghadapi kesukaran kerana market tak gerak banyak dan anda susah nak nampak market nak pergi mana. Seterusnya, disiplin yang kelima adalah anda perlu kurangkan kuantiti trade anda. Fokuskan kepada kualiti. Cuba buat seminggu 10 trade sahaja ataupun on average satu hari 2 trade sahaja. Kawal betul-betul perasaan anda dan juga tangan anda. Jangan sampai overtrade. Percayalah pada kualiti dan bukannya kuantiti. Sekali lagi saya nak bagi slogan saya, biar trade sikit profit banyak, jangan trade banyak profit sikit. Dan akhir sekali, disiplin bonus ialah anda perlu sentiasa mengambil screenshot before dan after. Ataupun anda perlu buat journaling setiap kali anda trade. Hari-hari anda perlu ambil screenshot before dan after. Dan jangan sesekali lupa untuk explain reasons anda, kenapa anda entry, buy ataupun sell dalam screenshot tersebut. Anda kena sentiasa aware dengan tindakan anda dalam trading. Jangan main rasa-rasa. Always trade what you see. Anda kena boleh explain kenapa anda trade. Dengan itu, barulah anda boleh jadi trader yang profitable. Okey, sekian sahaja untuk episod podcast kali ini. Semoga bermanfaat dan ingat ya, teachers learn the most. Share episod podcast kali ini dengan sekurang-kurangnya 3 orang rakan anda. Untuk info lanjut mengenai TFS Price Action Trading dan bagaimana kami boleh membantu anda untuk menjadi trader yang profitable, layari tfspriceaction.com. Selamat maju jaya dan kita jumpa lagi dalam episod yang seterusnya.